Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Kembali lagi kita dalam PUJ Baby Stock. Bersama-sama dengan saya hari ini, Encik Aznizan. Muhammad Aznizan bin Abdul Malik. Ya, betul. Betul, Okey. Hari ini pembincangan kita agak lain sikit daripada sebelum-sebelum ni. Hari ini adalah Encik Aznizan daripada Arahnu Express. Betul, Ya, betul. Ya. Okey. Cawangan di Angsana JB Mall. Okey. So, hari ini adalah pinjaman pembiayaan microkredit daripada Arahnu sendiri. Betul. Mungkin Arahnu orang dah tahu sebenarnya Arahnu tu adalah pajak gadai Islam. Betul So yang memerlukan ada barang yang kita nak pajakkan untuk kita dapatlah sesuatu tu macam nilai, betul Okey. So mungkin Arahnu Express ni berlainan dengan Arahnu lain yang kita dah memang tahu dah. Betul Encik Aznizan Mungkin Encik Aznizan boleh terangkan sedikit apa sebenarnya Arahnu Express daripada pihak Encik sendiri. Baik. Terima kasih Cik Kasum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai pengenalan lah nama saya Muhammad Aznizan bin Abdul Malik dan saya pengurus di Arahnu Express Plaza Angsana Mall. Dan sebagai pengenalan tu kita cuma nak cerita dululah dari mananya datangnya pajak gadai ni. Okey, kalau ikutkan daripada dulu lagi memang dah ada dah pajak gadai ni. Daripada zaman tok nenek kita, nenek moyang kita dah ada pajak gadai. Cumanya pajak gadai yang dulu mungkin tak patuh syariah. Okey, apa yang kita ada sekarang ni tak silap saya dari start daripada 1992 lagi kita dah ada Arahnu yang patuh syariah. Okey, baik. Dengan adanya yang patuh syariah tu kami di kumpulan Habib ni ataupun Habib Group ni dia ada inisiatif untuk yang kata buat jenama juga untuk atas nama Arahnu, dia beri nama Arahnu Express. Okey. So macam macam Cik Aznizan cakap tadi, Habib Group. Maksudnya Arahnu Express ni adalah di bawah Habib Group ke macam mana? Ya, betul. Kita orang kata satu jenama di bawah Habib Group lah, di bawah Habib kumpulan Habib tu sendiri. Kalau kata silap memang di bawah Habib Group tu terdapat banyak lagi entiti lain. So macam kami antara salah satu lah di bawah kumpulan Habib. Okey, sebelum Cik Aznizan teruskan lebih lanjut lagi tentang pengenalan Arahnu ni, apa sebenarnya pembiayaan microkredit yang diperkenalkan daripada Arahnu Express sendiri. Mohon kepada para penonton kita untuk share FB Live kita ni kepada rakan-rakan dan juga share dekat link mana-mana grup pun boleh. Mana ada yang nak tanya ataupun komen, nak tahu lebih lanjut apa sebenarnya Arahnu Express daripada Encik Aznizan, boleh komen di FB Live kita dan Encik Aznizan akan terangkan satu persatu. Ya, betul. InsyaAllah kita akan terangkan satu persatu nanti. So mungkin Cik Aznizan ada lagi pengenalan yang Okey. So dengan inisiatif daripada Habib Group ni ataupun kumpulan Habib ni, kita dah tubuhkan Arahnu Express ni sejak 2010 lagi. Okey. Dan kita sekarang ni insyaAllah kita ada cawangan di cawangan pertama kita di Ampang Point. So itu cawangan pertama kita lah. Dia bukanlah dekat Johor je, dekat seluruh Malaysia lah maksudnya. Setakat sekarang ni kita ada 8 cawangan. Semuanya berada di Semenanjung Malaysia dulu lah. Dia bermula daripada Johor ke macam mana? Dia bermula di Ampang. Sebab kalau ikutkan kita punya kumpulan Habib tu semua bermula di Ampang lah. Kita punya HQ semua kat Ampang. Maksudnya pembiayaan microkredit ni untuk seluruh Malaysia tu boleh lah? Ya, boleh. Okey, tapi untuk hari ni kita akan terangkan untuk Johor lah kan. Jadi kita sekejap lagi kita akan kenalkan lagi di mana cawangan yang kita ada lah. Okey. So boleh next ni tu. Okey, mungkin Cik Fahan boleh bukakan slide. Okey. So macam saya cakap tadi, kita bermula pada tahun 2010 di Ampang. So insyaAllah kita dah sekarang ni kita ada 8 cawangan di seluruh Semenanjung Malaysia. Okey, nanti saya terangkan di mana yang ada di Malaysia lah. Okey, untuk orang kata pengenalan selanjutnya, kita menyediakan pembiayaan mikrokredit yang berasaskan emas. Berasaskan emas dan juga belian, jongkong dan juga barang kemas yang ada bertatahkan batu. Tak ada masalah, boleh untuk buat pajakan lah. Itu antara orang kata simple yang untuk kita tahu pajakan di Arahnu Express. Okey. Batu tu maksudnya batu permata? Ya, betul. Batu belian? Batu belian, okey. Macam kita, Arahnu Express ni ada kepakaran dalam menilai belian. Of course lah kita akan ambil belian. Sebab kita dapat training ataupun kita dapat orang kata latihan daripada Habib Group sendiri berkenaan dengan belian. So jadi maknanya kita antaranya salah satunya yang Arahnu yang menerima belian. So kalau contoh barang kemas tu bertatahkan belian, so kita akan ambil lah untuk dia pembiayaan microkredit ni daripada Arahnu Express. Maksudnya dah lama ke ataupun baru
baru ada untuk tahun ni ke ataupun sebelum-sebelum ni ada tapi tak ramai yang tahu sebenarnya benda ni. Okey, sebab benda ni kalau ikutkan dah daripada dulu kita dah ada pajak gadai Islam ni. Cumanya dia panggil microcredit sebab orang kata untuk memberikan microcredit kepada pengguna lah. Maknanya dulu kita tak panggil microcredit, dia panggil pembiayaan atau pajakan. So sekarang ni kita lebih ke arah itu sebab kita nak buka peluang kepada terutamanya yang di bawah usahawan-usahawan bawah PUJP untuk buat pajakan dan dapatkan microcredit daripada kami lah secara tunai maknanya. Okey, so macam usahawan-usahawan PUJP nak buat tambah modal ke, boleh, semua boleh, tak masalah. Boleh lah. Itu sebab kalau kita nak gadaikan sesuatu barang tu, contohlah macam ada yang emas tu masih okey lagi. Betul. Dan ada yang masih macam sikit-sikit lah nampak emas itu ataupun kadang ada orang cakap tu barang yang hampir nak rosak. Betul. Orang kata masih boleh terima lagi ke macam mana untuk pembiayaan microcredit? Ya, betul. Kalau untuk di Arahan Express ni, kami menerima semua jenis bentuk emas yang ada dan juga asalkan dia emas dan boleh dipajak lah. Maknanya tak kisahlah barang tu rosak ke, patah ke ataupun dah memang tak boleh pakai ke, dan juga saya cakap tadi lah yang bertatahkan batu permata, belian ataupun ada yang bertatahkan apa orang kata mutiara pun boleh jugalah. Mutiara pun boleh. Yang bertatahkan bukan yang sebiji mutiara Okey. Sebab kita takut ada yang keliru di situ lah. Dia kadang-kadang Cik Azizan kan macam kita tahulah normally perempuan pun semua tahu emas 916. Kadang kita ada emas-emas yang lain macam contoh 375 dan yang seangkatan dengan dia lah baru sampai 916 dan juga 999. Betul So dia ada nilai dia tu berbeza-beza ataupun satu tetap je? Okey. Betul cakap Cik Kasum tadi tu. Dia emas tu ada banyak mutu. Dia ada antara, kalau yang paling rendah sekali 375 yang boleh kita ambil untuk pajak dan paling tinggi adalah 999. Dan setiap kategori emas tu dia ada harga yang berlainan lah. Contoh macam 999 harga dia lagi tinggi berbanding dengan 976 dan juga yang lain-lain lah. 375 yang paling lowest lah yang kita ambil. Okey, baik. Okey, next boleh? Next. Saya tak awal sangat. Tak apa. Okey. Kalau ikutkan daripada dulu tu saya cakap tadi, yang dulu memang tak ada orang kata yang pajak gadai Islam yang tak patuh syariah. Jadi pada sekarang start pada 92 dah naik orang kata arah nur tu, dan inisiatif daripada Habib juga tu kita buka Arah Nur Express, dan di situlah kita orang cakap selaras daripada itu kita tengok untuk kita patuh syariah. Jadi kita ada badan yang menyelia dari segi untuk pematuhan syariah. Iaitu kita ada daripada Tawakul Konsultansi. Maknanya dia akan memeriksa kita punya perjalanan operasi tu betul-betul patuh syariah. So kalau tengok kat sini kita ada dia punya sertifikat yang kata kita memang dah patuh syariah lah. Okey, maksudnya siapa yang tengah tengok live kita ni boleh je komen dekat situ, jangan takut. Kita akan terangkan satu persatu. Kita akan baca komen satu-satu, apa yang tak faham, apa yang rasa nak tanya. Mungkin apa sebenarnya pembiayaan daripada Arah Nur Express ni kan. Mungkin ini ada semua pengenalan lah. Mungkin ada yang macam pajak gadai ke nak bagi pembiayaan ni kan. Okey, boleh je tanya dekat ruangan komen yang ada dekat Facebook kita ni. Okey, Cik Azizan boleh teruskan lagi. Okey, boleh next punya tu slide. Okey, baik. Apakah kekuatan teras yang kita ada di Arah Nur Express? Okey, kita antara peneraju utama yang orang kata menilai emas dan juga orang kata satu-satunya Arah Nur yang boleh nilai berlian. Arah Nur satu-satunya yang boleh, jadi yang paling kekuatan kita yang adalah peneraju dari segi sebab kita di bawah Habib Group. Jadi semua kita punya kaki tangan semua insyaAllah ada orang kata kekuatan masing-masing berkenaan dengan emas. Dan juga satu-satunya Arah Nur yang terima berlian. Sebab kita tahu berlian tu sebenarnya susah untuk kita gadaikan. Betul. Sebab kalau tempat lain memang tak adalah. Dia naik tinggi sebab nilai dia tu terlalu tinggi. Macam mana? Dia ada nilai tersendiri. Nilai tersendiri. Cumanya kita nak tahu berlian tu sama ada yang original ke ataupun fake ke ataupun batu biasa ke. So kita ada dia punya apa orang kata staff tu sendiri ada. Okey, kita cakap tentang pembiayaan tau Cik Azmizan. Maksudnya kita contohlah saya gadaikan punya nilai. Boleh. Maksudnya kita dapat pembiayaan tu berdasarkan dengan nilai harga yang saya gadaikan ni. Contohlah saya gadaikan tu dapat 500. Dapat yang 500 tu je lah. Okey, kalau untuk di Arah Nur Express ni kita
bagi pembiayaan tu had tu sehingga 75% daripada nilai emas. Kejap lagi saya akan terangkan lebih detail. Saya laju sangat ni rasanya. Okey. Laju sangat ke? Okey. So nanti kita akan terangkan dia punya tu. Jadi antara kekuatan trust lain kita adalah kita memang mengutamakan customer, mengutamakan pelanggan. Maknanya kita punya orang kata staff ataupun pegawai perkhidmatan pelanggan kita akan utamakan pelanggan lah. Maknanya pada situ customer akan datang, pelanggan akan datang, kita akan bincang lebih lanjut di kaunter sama ada macam mana nak buat lah dengan pembiayaan dia orang tu. Dan juga kita proses yang kita ada tu adalah untuk kata aliran tunai kepada pengguna lah. Okay, next. Okay, InsyaAllah Arahnu ni banyak kat Malaysia ni. Macam-macam Arahnu yang ada yang wujud di Malaysia, terutamanya di Johor lah. Kita pun ada rakan-rakan Arahnu lain di Johor ni. Dan mereka semua ada kelebihan masing-masing. Macam Arahnu Express sendiri pun ada kelebihan dia lah. Okay, antara kelebihan yang kita ada adalah kita beroperasi setiap hari. Isnin hingga Jumaat, Isnin hingga Ahad, setiap hari kita buka dan juga cuti umum. Okey, tak ditutup lah. Tak ditutup. Maknanya kecuali lah untuk hari raya Aidilfitri dan juga Hari Adha. Maknanya tu sebab staff kita semua Muslim. So jadi 2 hari ni yang kita akan tutup lah. Sepanjang tahun kita akan buka. Okey, hari raya tu kadang ada yang 2 hari, 3 hari. So tutupnya tu berapa hari? Kalau untuk Asana ni, untuk rekod lah untuk rekod kita sekarang ni hanya sehari tutup. Dan banyak branch yang kita 8 kita ada ni, kita paling cuti paling satu hari untuk yang raya tu. Okey, satu hari je. Kadang-kadang raya Adha pun kami buka. Cumanya yang dekat lain tu adalah term condition lain lah untuk yang branch lain. Okey. So insyaAllah macam cakap tadi, kita ni Arahnu Express ni yang kata berdasarkan ataupun berkonsepkan patuh syariah lah. Okey. Dan juga apa yang kata kat sini tadi, kita ada kepakaran dalam menilai berlian tu. Kita dah lebih 60 tahun daripada Habib Group tu sendiri membawa ke hari ni dah 60 tahun lah kita ada kepakaran tu. Okey. Dah lama dah. Dah lama dah. Maknanya dan juga kita menerima semua ataupun pelbagai mutu emas yang ada dekat Malaysia lah. Termasuk yang bertatahkan belian, yang bertatahkan batu permata ataupun yang emas atau yang rosak atau patah lah. Ditulis dekat situ. Ya, betul. Tapi jangan kata keliru. Saya ada terima jugalah yang mengatakan nak pajak batu permata saja. Yang macam tu yang kita tak terima lah. Cumanya kalau contoh cincin tu, cincin tu ada batu permata di atas dia, itu yang kita ambil. Dan kita akan nilai bahagian emas sajalah. Sebab itu yang saya takut ada kadang pelanggan keliru berkenaan itu. Okey, maksudnya berserta sekali dengan emas tu lah kalau kita nak gadaikan. Okey, next. Baik. Okey, macam saya cakap tadi, kita ada 8 cawangan seluruh Malaysia. Okey. Yang pertama tadi di Ampang Point. Okey. Dan lain-lain kita ada di Lembah Kelang sendiri, kita ada 5 cawangan di situ, ada di Sungai Buloh. Kita ada di Kompleks PKNS, dia ada di Sungai Gombak dan juga di Maidin USJ. Ini pun dalam mall Maidin USJ lah. Okey, yang kita ada juga di belah utara, kita ada di Pulau Pinang. Okey, kita ada di Pantai Timur di Kuantan. Okey, dan yang terbaru kita ada di sebelah selatan di Arahnu di cawangan Angsana lah. Baru kita dah masuk yang ni tahun ke-5 lah. Kita dah buka daripada 2018. So ini tahun yang ke-5. Okey, kalau kita cakap tentang Angsana, dekat mana, tingkat berapa, sebelah apa? Okey, kita kalau di Angsana ni tingkat 2. Tingkat 2 bersebelahan dengan Habib tu sendiri. Sebelah Habib sendiri. Habib Jewel sendiri tu sebaris dengan tu kita ada di tengah tu lah. Level 2. Betul. Mungkin ada yang penonton yang rasa sekan nak bertanya dekat dalam ni, boleh je tolong nanti datang ke office dan jumpa dengan Cik Aznizan sendiri ataupun penasihat ataupun staff dekat situ untuk tanya apa untuk yang lebih lanjut lah, kita ketahui lebih lanjut nanti kan. Okey, dia akan datang pun kita insyaAllah kita akan grow kita punya bisnes ni. Mungkin di seluruh Malaysia akan ada satu orang kata Arahnu Express lah. Itu kita punya orang kata vision untuk next nanti lah. Kira paling banyak tu dekat KL lah. Ya, Lembah Kelang. Di Lembah Kelang. Lembah Kelang. Okey. Okey, next. Okey, Cik Aznizan, sementara nak tengok slide ni kan. Okey, baik. Okey, contohlah kalau macam saya ada dinar ataupun jongkok emas, dia mungkin ada brand ataupun kriteria yang tertentu. Betul. So, dari segi apa yang mungkin daripada Arahnu Express akan terima? Okey.
Kalau yang contoh Dina ataupun Jongkok Emas, dia tak kira brand apa yang ada. So tak kira jenama apa yang ada, boleh untuk buat pajakan. Tetapi tengok jugalah, sebab kalau contoh barang Jongkok Emas ataupun Dina tu datang daripada Habib juga sendiri, dan barang tu bersil, kalau contoh bersil dia tak boleh buka kan. Kalau ada resit Habib, insyaAllah kita tak akan buka resit seal tu, kita akan terus terima dengan syarat customer atau pelanggan bawa dia punya original receipt tu lah. Sebab sekarang kan ada yang macam kecil-kecil, macam-macam ada. yang macam 1 gram, 0.5. Betul, 1.5 pun ada. So itu pun dia bergantung pada dia ada term and condition dia lah. Kalau kata jenama tu tak berapa familiar dengan kita terpaksa buka dia punya seal tu lah. Dia ada term condition dia lah. Okey, faham. Okey, mungkin kita boleh ke slide seterusnya. Okey. Kurang jelas Cik Farhan kat situ. Okey, ini yang saya kata tadi yang puan tanya tadi berapa persen pembiayaan apa semua kan. Okey. Untuk Arano Express kita memberi pembiayaan sehingga 75% daripada nilai emas. Katakanlah nilai emas yang Cik Kasum bawa tu nilai pada hari tu RM1,000. Okey. Itu RM1,000 tu ada nilai tak, ataupun dalam bahasa Arab dia marhun, nilai marhun. Okey, itu marhun. Maksudnya marhun ya. Itu maksudnya nilai emas. Contoh katalah RM1,000. Okey, kita akan bagi pembiayaan sehingga 75%, maknanya Cik Kasum akan terima cash sebanyak RM750. 75% daripada nilai RM1,000 tadi. Maknanya RM750 lah. Sahajalah. RM750 saja. Okey. Jadi upah simpan pula dia akan kira 1% daripada nilai emas tadi, yang RM1,000 tadi. Okey. Bermakna RM10 1 bulan. Okey. Dia 1%. Betul. Maksudnya kita simpan kat dalam Arano. Betul. Sepanjang berapa lama tempoh dia tu? Itu yang ada kat situ dah. Kita tengok sini. Tempoh yang kita bagi kat sini adalah 9 bulan. Okey. So 9 bulan dengan syarat 6 bulan pertama tadi tu Cik Kasum kena langsaikan upah simpan sebelum tarikh matang. Maksudnya RM10 tadi tu kan? RM10 kali dengan 6 lah. Bermakna RM60. Okay. Untuk 6 bulan. Settlekan 6 bulan tu, dia akan bagi tambahan 3 bulan. Bermakna keseluruhan tu 9 bulan lah. Okey, so cara pengiraan dia macam tu lah. Macam tu, mudah je. Mudah, sesangatlah mudah orang kata. Dan dia punya orang kata tempoh, katakanlah dalam 9 bulan tu dah habis. Dah tambah, apa-apa dah habis dan rasa nak perlu tambah lagi atau perlu orang kata sambung lagi. Kat situ kita boleh buat penukaran surat baru lah. Penukaran surat baru maknanya dia akan surat baru, dia akan term baru lah. Dia akan kira harga emas yang baru lah. Okey. So jangan risau sebab kita memberi kemudahan ni kepada orang kata untuk patuh syariah ni dia untuk memudahkan para pelanggan. Okey. Kalau untuk kita apply pembiayaan microcredit daripada Arano Express ni kan, mungkin kita ada syarat-syarat kelayakan yang tertentu. Okey, apa syarat-syarat yang Arano Express ni yang akan tengok dulu? Okey, so yang ni paling mudah lagi lah. Dia setiap Arano tu dia ada syarat-syarat dia. Macam contoh Arano lain mungkin ada dia punya orang kata yuran ahli apa semua kan. Macam kita tak ada. Kita hanyalah perlukan pelanggan yang warga negara Malaysia. Saya sebut yang ni untuk warga negara Malaysia dahululah. Mestilah berumur 18 tahun ke atas. Okey. Masa datang tu waras dan tidak orang kata tidak mabuk ke apa kan. Okey. So yang penting dia bawa barang kemas untuk dipajak lah. Itu saja. Okey, kalau contoh bukan warga negara, of course lah kena ada pengenalan diri yang sah. Contoh macam pasport. Pasport tu pula kena pastikan pasport yang hidup lah, yang maknanya masih dalam tempoh sah laku lagi. So macam tu kita juga terima untuk bukan warga negara Malaysia. Macam kita pun ada juga pelanggan yang macam di Angsana sendiri, kita pun ada terima customer daripada Singapura pun ada. Singapura pun ada, daripada Indonesia yang bekerja di kilang pun ada juga buat pajakan kita. Yang penting kena bawa pasport yang sah dalam masa tempoh laku yang sah lagi lah, dan juga yang original lah. Okey, faham. Selain daripada tu ada juga perkhidmatan untuk uji emas. Ya, betul. Itu kita ada slide dekat sini. Ada slide juga. Okey, kita teruskan pada slide yang seterusnya Cik Farhan. Okey. Alright, macam saya cakap tadi, kita menerima emas daripada 375 sehingga 999 yang paling tertinggi lah. Okey. Dan juga semua yang aku cakap ni dia ada term condition sendiri. Okey. So kalau nak lebih tahu lebih lanjut, boleh datang ke kita punya kaunter dan kita boleh tengok, disemak punya motor emas tu dan boleh tanya lebih lanjut lah.
maknanya. Okey. Macam saya cakap tadi, emas yang bertatahkan belian, katakanlah belian yang dibeli tu memang high quality. Kita akan value juga diamond belian tu sendiri. Dia ada cara untuk kira dia, dan kita akan bagi orang kata nilai lah untuk belian itu. Okey. Yang ada emas batu permata macam saya cakap tadi, yang ada emas yang patah atau rosak masih boleh dipajak. Kalau saya nak jual ataupun saya nak jual tempat lain ataupun tu, kita boleh pajak dan masih ada nilai dia sendiri walaupun benda tu dah patah ataupun rosak. Okey. So macam dinar emas saya cakap tadi, dinar emas, jongkok emas dan juga shilling emas. Contoh macam ada syarikat-syarikat yang bagi orang kata anugerah Negeri Sembilan ke apa ke, yang bawa dapat dinar, shilling kan, itu pun boleh untuk pajak. Dia punya mutu tu bergantung semasa kita buat saya makan tu lah. Kalau kata 99 lah kita ambil. Kalau barang tu 916, kita akan ambil 916 lah. Itu kadang-kadang banyak juga company ataupun syarikat yang bagi anugerah tu kepada staff dia orang. Kadang 25 tahun. 25 tahun. 10 tahun. Yang lama-lama lah. Maksudnya macam tu. Okey. Slide seterusnya. Next terus. Okey, macam saya cakap tadi, kita ada kepakaran dalam menilaikan belian. So, jangan risau. Kalau katalah Cik Kasum beli belian tu dengan orang lain ke atau apa, nak tunggu kita tengokkan dia punya mutu ataupun nilai belian tu, just bawa ke kami akan nilaikan untuk Cik Kasum lah, contohlah. So macam yang kat gambar ni, kita ada yang belian yang bersijil. Maknanya belian ni memang betul-betul dikeluarkan yang betul-betul original, dan kalau bersijil macam ni kita ada kiraan dia dan juga dia mengikut harga semasa yang ada lah untuk okey, cakap pasal sijil. Kadang-kadang kan kita dah nak buat pajak kedai ni, dia mesti akan ada keluarkan satu surat. Contohlah masa kita nak tebus ke macam mana tebus, okey. Contohlah surat tu terlupa ataupun tersinsat ataupun hilang, kita macam mana kita nak buat? Apa proses yang Ranu Express akan bagi tahu dengan kita? Apa yang kita akan buat sebenarnya? Okey, kalau katakanlah memang setiap Ranu ataupun pajak gadai sendiri dia ada keluarkan dia punya orang kata salinan untuk gadai simpan. Dia panggil surat akuan gadaian. So surat tu sememangnya orang kata sangatlah penting dan tak boleh hilang. Dan orang kata pengguna ataupun customer tu perlu simpan surat tu dengan baik. Dan kalau hilang, kalau proses untuk Ranu Express ni kalau hilang, kita akan keluarkan satu borang untuk pelanggan tu pergi ke Pejabat Sumpah untuk cop sumpah lah, mengatakan surat tu hilang, dan kita boleh keluarkan yang salinan lah. Kira urusannya tu pun dimudahkan jugalah. Betul. Sebab kalau ikutkan proses tu pun adalah untuk protect kita punya pelanggan. Okey. Cakap tentang protect. Keselamatan kita simpan barang kemas kita kat situ macam mana? Sebab kita ada banyak Ranu kan. Bank, ada yang tahu exchange lah apa benda tu semua kan. Apa yang kelainan dekat Ranu Express ni? Ranu Express ni kita punya apa mata tadi? Kita ada dilindungi takaful. Setiap barang gadaian yang ada itu kita akan lindungi yang ada insurans atau takaful yang dilindungi lah. Kalau ada apa-apa terjadi, contoh kebakaran ataupun kehilangan ataupun rompakan, so kita akan bayar balik kepada pelanggan lah. Yang tu kalau ada macam tu kita akan terus kontak dengan customer dan kita akan kata bayar balik lah apa yang sepatutnya. Okey, kita kan berbincang tentang pembiayaan. Ada setengah orang pembayaran itu cantik je setiap bulan. Baik. Ada yang macam 2 bulan bayar, 2 bulan bayar. Ada yang macam sekali je bayar, lepas tu 3 bulan lepas tu baru bayar, lepas tu tak bayar. Okey. Apa yang Ranu Express buat? Okey, kalau macam tu kalau untuk Ranu Express ni dia tak ada masalah dari segi tentang itu. Sebab kalau ikutkan memang kita Ranu Express ni tidak ada kaitan dengan sitos ataupun sikris. Bermakna kalau customer pun nak bayar, dia macam cakap tadi lah, kalau tempoh 6 bulan tu, kalau kata Cik Kasum nak bayar bulan ke-6 nanti akan datang pun boleh juga. Tak ada masalah. Ataupun nak bayar 2 bulan sekali pun boleh. Ataupun nak bayar sebulan pun boleh juga. Mungkin ada setengah Ranu pajak gadai tu, ada yang bila kita tak bayar terus burn. Ada yang lelong, ada yang macam Ranu sendiri ambil, betul tak? Okay, so daripada Ranu Express ni tak adalah macam tu. Okey, kalau katakanlah barang tu memang Cik Kasum dah pajak, dah 9 bulan, kita try contact Cik Kasum pun tak dapat, barang tu bukan kita akan beli, kita akan buat sesi lelongan lah. Sebab kalau ikutkan tak boleh kita beli balik barang tu.
kita akan buat lelangan, kita akan buka tender untuk lelangan lah. So, tapi kalau seboleh-bolehnya kita akan contact customer untuk dapatkan customer tu datang balik, sama ada boleh tebus ke ataupun nak sambung surat ke. Kira maksudnya yang untuk simpanan barang kita tu 9 bulan sajalah. 9 bulan, tapi kalau kata nak sambung lagi boleh juga. Sambungan tak kisah sampai berapa lama pun tak kisah. Dia sambungan itu ada yang macam sambungan 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Ada yang macam 2 bulan, 2 bulan ataupun sambungan itu setahun, setahun macam tu. Macam Arahan Express ni kelebihan dia kita tak kisah sampai bila pun dia nak sambung surat itu. Contoh tadi saya cakap tadi maksimum 9 bulan. Dah habis 9 bulan tu kalau kata nak sambung lagi, buat penukaran surat baru. Katakanlah dah sambung 9 bulan, tak boleh tebus juga. Maknanya dia akan, kita boleh lagi sambung lagi surat 9 bulan, sambung. Ada pertanyaan daripada komen FB kita, Encik Azmizan. Kalau pajak cincin belian motor emas 750, adakah belian tersebut dinilai sekali dengan emas? Ya, kita akan nilaikan, tapi bergantung kepada belian itu sendiri. Kalau kata belian tu memang cantik dan boleh dinilaikan, kita akan nilaikan sekali dengan emas tadi lah. Contoh kalau katakanlah macam tadi 750 kan, katakanlah emas tu kita nilaikan dalam 750 contoh. Dan kita tambah pula, kalau contoh belian tu cantik, kita tambah pula dengan harga belian tadi tu, tambah lagi berapa, 100, katalah 100 untuk belian saja, maknanya 850 lah nilai emas tu. Dia macam gabungkan dua tu untuk dapatkan satu nilai emas. Tapi tetap 75% lah. Ya, tetapkan 75% lah. Contohlah tadi dah gabungkan belian dengan emas, nilainya 1000, contoh macam tadi. So dapat pun 750. Betul. So bayarnya pun RM10. RM10 sebulan lah. Setiap bulan. Itu contoh Contoh. Jangan keliru nanti kan datang tadi nak simpan RM10 je. Jangan. Itu contoh. Contoh untuk mudah difahami. Contoh mudah fahami lah. So kita boleh pergi next slide. Next slide. Next slide. Catat. Kita ada kat sini mau kata jenis-jenis transaksi yang boleh kita lakukan di Arahan Express lah. Satu tadi memang saya kat awal tadi, boleh buat pajakan. Kita boleh, maknanya bila dah buat pajakan tu, of course dah boleh tebus. Boleh tebus, katakanlah dah 3 bulan dah pajak tu, rasa nak boleh tebus. So dalam 3 bulan tu kita akan ambil upah simpan tu RM30, contoh tadi RM30 lah, campur dengan RM750. Itu je yang perlu dibayar untuk tebus. Selain daripada itu juga, kita boleh juga terima untuk membuat upah simpan, pembayaran upah simpan. Maknanya tadi kan, contoh dalam tempoh 6 bulan kita bagi tadi, dalam tempoh 6 bulan tadi, kalau nak bayar upah simpan setiap bulan pun boleh. Katakan RM10 sebulan kan, bulan pertama bayar 10, bulan kedua bayar RM10 sampai 6 bulan. Itu maknanya pelanggan hujung tempoh 6 bulan tadi tidaklah terbeban. Dari situ juga, kalau kata customer tu nak bayar ansuran pun boleh. Contoh tadi kan cik asung pajak dia dapat 750. Daripada 750 tu, kalau katalah sebulan nak bayar 100, datang kaunter boleh bayar 100, maknanya pembayaran tu akan kurang lah. Cakap tentang pembayaran pula. Maknanya balik sikit. Tentang pembayaran pula. Sama ada datang kaunter ataupun online ke macam mana? So yang tu yang terkini. Bermakna macam contoh sebelum ni memang semua pelanggan kita harus ke kaunter. Untuk bayar, dan kita semua term kita semua cash lah. Tapi untuk yang terkini kita ada pembayaran online. So kalau kata existing customer ataupun pelanggan yang dah ada ataupun pelanggan yang baru, kalau kata perlukan nak bayar online, tak sempat nak datang, boleh WhatsApp kat online number kita tu 0827778880. WhatsApp kat situ, nanti staff kita akan reply untuk bagi nombor akaun. Yang penting dengan syarat belum terlepas tarikh matang lagi. Contoh tarikh matang dia 31 Disember. So sebelum 31 Disember tu dah boleh bayar upah simpan yang ada lah, secara online. Dan juga itu yang kita kata kelebihan kat sini, macam boleh bayar sikit-sikit. Maknanya 6 bulan akan datang tu tak terbeban, tak rasa terbeban lah. Tak kisah nak bayar 100 ke 80 ke 50 tu pun boleh. Kadang-kadang ada sesetengah Arahan tu sendiri, dia tetapkan macam untuk permulaan kita bayar rendah, baru lepas tu nanti meningkat. Ada yang setengah-setengah tempat permulaan dengan rendah, meningkat. Lepas tu ada yang daripada tinggi ke rendah. Kalau daripada Arahan sendiri tadi tu macam ikutlah kita punya kemampuan untuk bayar. Betul. Macam Arahan Express ni, kita dia punya kelebihan tu adalah kita bagi fleksibel untuk pelanggan. Maknanya kita tak tetapkan berapa dia nak bayar sebulan tu, dia tak kisah. Kalau kata dia lebih nak bayar sebulan tu, bayar lebih. Ataupun nak tunggu 6 bulan akan datang, nak bayar dan tebus sekaligus pun boleh juga.
Mana dia tak ada tetapan lah. Mana dia akan jadi fleksibel untuk ada setengah orang kadang emas ni je ke? Emas putih boleh ke? Yes, emas putih boleh. Emas putih pun boleh. Emas putih boleh. Okay. Tapi dengan syarat bawa datang kaunter, kita check dulu sama ada emas putih tu macam mana lah. Kalau macam emas putih tu 750, dia ada banyak kategori. Macam contoh 750 dia pun ada white gold, dia ada yellow gold. So macam emas putih 750 macam tu kita ambil lah. Sebab kalau Habib sendiri banyak emas putih. Ya, betul. Ada juga ada jual lah maknanya. Jadi satu lagi untuk kalau transaksi yang kita lakukan di sini adalah macam tadi, kita boleh orang kata buat pajakan semula. Kalau kata dah belum mampu untuk tebus, pajak semula lah, maknanya di-finance balik tu. So dengan cara kita akan ikut harga emas semasa pada hari itulah. Okay. So sangat mudah. Kalau tinggi-tinggilah. Kalau tinggi akan dapat lebihan. Kalau contoh harga emas masa tu dah turun sedikit tapi tak dapat nak imbang dia punya dengan surat lama, okay, akan kena bayaran sedikit lah. Okay. Baik, next slide. Okay, ini yang menarik yang kita nak terapkan ataupun kita nak war-warkan kepada usahawan JB ataupun orang ramai di luar sana lah. Okay, macam kita akan beri perkhidmatan yang percuma. Sebagai contoh, satu contoh kat sini pengujian ketulinan emas dan juga berlian. Mana katakanlah Cik Kasum ada emas, sekarang ni tiba-tiba customer ramai yang beli, katakanlah Cik Kasum ni yang beli secara online, beli emas tu secara online, dan dapat emas tu, katakanlah ragu-ragu nak tengok betul ke emas yang aku beli ni, adakah mutu yang betul yang kita beli, kan? Bawa datang ke kaunter kami tolong semakkan dan kita akan beritahu lah mutu yang ada pada emas tu. So itu perkhidmatan yang percuma yang kita bagi. Okay. Perkhidmatan yang kedua yang kita bagi secara percuma adalah pengiraan zakat. Zakat emas. Okay. Sebab kita orang Islam kita tahu banyak zakat yang kita ada. Antaranya yang berkaitan dengan arah nuat lah, emas lah. Of course lah, zakat emas. Okay. Kalau customer tu datang nak tanya berkenaan zakat emas berapa yang dia kena bayar, insyaAllah kita boleh tolong untuk kirakan lah, timbang dan kirakan. Cuma kalau untuk pembayaran zakat tu pelanggan sendiri kena pergi ke pusat zakat yang berhampiran dengan diorang lah. Cuma kita ada perkhidmatan tolong kirakan sajalah, kan. Tu nak timbang dekat rumah tak ada penimbang. So datang kat kaunter kita boleh timbang, tengok berapa yang kena bayar. Okay, yang satu lagi yang saya rasa ini lebih menarik lah, cucian emas percuma. Okay. Jadi kalau katakanlah Cik Kasum jalan-jalan di Angsana, kan, kata besok nak raya ni, contoh malam tu jalan-jalan cari baju raya, kan. So kalau kata kebetulan lalu depan Angsana, kata nak cuci emas lah esok nak raya, masuk yang kita akan cucikan emas tu lah secara percuma. Berapa lama tu cuci emas? Sekejap je. Kalau bergantung jugalah, kalau barang tu terlalu ada kotoran terbanyak, akan ambil masa sikit lah. Kalau tak ada kotoran yang tebal apa semua, insyaAllah sekejap je. So untuk pengetahuan, cuci emas ni hanya untuk membuang kotoran lah, bukan yang kita macam polish balik ke tak lah. Cuma untuk kotoran. Tapi setakat saya staff kita cuci emas ni, benda tu nampak lebih cantik dari sebelum ni lah. Itu yang menariknya. Okay, rasanya kita berehat sebentar untuk meneruskan lebih lanjut lagi. Kita rehat dulu sebentar. Okay.
kali lagi kita bersama dengan Cik Azlizan dan juga Cik Kasum. Okey, Cik Azlizan. Macam tadi kita cakap pembiayaan microkredit daripada Aranu Express kan. Okey, mungkin ada yang baru masuk live kita dekat Plaza Ansana Aranu Express betul. ni dekat tingkat 2 sebelah Habib Group. Ya, betul. Sebelah Habib Jewel. Habib Jewel. Okey, Habib Jewel, sorry. Maaf. Okey, ada slide lagi ke Cik Azlizan? Ada 12. Boleh next slide. Okey, dan habis dah. Okey. So untuk pandangan luas lagi lah, ini kita punya cawangan di Aranu Express Angsana. So saya rasa tak perlu perkenalkan lagi Angsana tu. Kalau untuk orang Johor ni. Orang dah tahu dah. Kalau Angsana tu, kalau orang Johor tak tahu Angsana, tak tahu cakap apa. Tak tahulah. Tak tahu cakap apa. Betul. Okey. So kita berada di Angsana Mall, JB. So kita di tingkat 2, lot 2.33. Bersebelahan dengan sebaris dengan Habib Jewel lah. Habib Jewel. Sambil-sambil nak beli emas tu boleh pergi Aranu. So sambil nak pergi Aranu tu boleh pergi Habib Jewel kan. So ini kita punya cawangan terkini lah. Bentuk terkini lah. Okay, next. Saya rasa dah habis kot yang untuk kita. Okay, untuk maklumat lanjut, kita ada di semua platform media sosial. Okay, kita ada di Facebook, kita ada di Instagram. Dan juga yang terkini kita ada di TikTok. So siapa-siapa yang pengguna TikTok dan situ boleh tengok lah, boleh follow. Dan juga kita juga ada di YouTube. YouTube ni kebanyakannya banyak berkenaan dengan education punya video lah. Dekat TikTok tu Cik Azlizan sendiri lah yang buat live. TikTok ni biar orang muda lah buat. Okay. So kalau kata nak lebih lanjut, boleh imbas kat QR yang kita ada kat situ. So kat situ insyaAllah semua ada nombor telefon. Kalau kata yang ataupun pengguna atau pengusaha-pengusaha yang di luar Johor Bahru ataupun di luar Johor, kalau kata di negeri lain pun ada tu, boleh follow kat situ. Dan kat situ juga ada nombor telefon apa semualah. Tapi itulah kadang-kadang kita terlupa apa rukun-rukun gadaian tu sendiri, betul tak? Dia satu mesti ada yang kita sebagai nak menggadai sesuatu tu, orang yang menerima gadaian dan juga barang, lepas tu dengan akadnya lagi, betul tak? Betul. So yang tu berkenaan dengan patut syariah dan juga perjanjian antara sesuatu tu. Betul. Jadi rukun sendiri. So benda tu penting. Dan pembiayaan microkredit daripada Aranu Express ni sebenarnya lain daripada Aranu-Aranu yang lain. Dan boleh datang ke Angsana jumpa dengan Cik Azlizan, iaitu di level 2 sebelah Habib Jewel. Ya, betul. Dan kalau nak maklumat lanjut ataupun nak berbincang secara berdepan, boleh datang ke Angsana, berjumpa dengan staf ataupun Cik Azlizan sendiri, dan ataupun boleh WhatsApp dahulu nak tanya. Maksudnya nak buat janji temu. Okey, nak berbincang dengan lebih lanjut kan, boleh direct call WhatsApp di 018-272-7880. Betul. Dan Aranu Express ada banyak cawangan dekat Lembah Kelang. Dan juga kalau untuk utara, mana yang ada orang utara dekat sini, boleh pergi ke Pening, betul tadi? Dan untuk Pantai Timur ada di Kuantan. Dan di Johor ada di Angsana Johor. Angsana Mall Johor. Okey. So cuma kita nak tekan kat sini, orang kata untuk masyarakat kita lah, masyarakat Islam kita, pergilah orang kata carilah alternatif yang patuh syariah. Betul. Patuh syariah, bukan saja Aranu Express, banyak Aranu lain, dan kita kat sini ceritakan kelebihan Aranu Express lah. So kita sebenarnya kita jihad untuk keluarkan orang kita ataupun orang masyarakat Islam kita keluar daripada yang tak patuh syariah. Betul. So mungkin ada pilihan sebenarnya. Betul. Mungkin ada yang rasa macam ragu-ragu dengan Aranu Express. Jangan. Dia memang secure dan memang boleh dipercayai Aranu Express ni sebenarnya. Dia dah lama dah sebenarnya, dah 60 tahun, betul Ya, betul. Dan ada banyak cawangan dah juga. Dekat Angsana pun dah lama Dah 5 tahun. Dah 5 tahun. Ini tahun kelima lah ni. Betul. Ini sudah tahun kelima. Yang terangkan ni adalah pengurus sendiri daripada Aranu Express. Jangan segan sebenarnya, kita ada alternatif yang macam ni. Kita boleh cuba. Tak salah pun sebenarnya, sebab itu adalah inisiatif kita sendiri. Sebab kita yang nak gadai pun barang kita sendiri. Kita nak tebus pun barang kita sendiri. Kita dapat duit tu pun sebenarnya daripada barang kita sendiri. Betul Dan kita nak bayar, nak tebus pun adalah barang kita sendiri. Dan Aranu Express jadikan Aranu Express ni sebagai platform. Betul. Platform untuk dapatkan tunai lah. Aranu Express pun sangat memudahkan cara. Kalau contoh macam tadi kehilangan surat akuan,
dia akan mudahkan, selagi boleh mudah dia akan mudahkan caranya, betul. Kalau untuk tempoh pembayaran tu nak lanjut pun boleh, tak ada masalah, sehinggalah kita boleh tebus barang kita. Betul kan Cik Azmizan? Okey. Saya rasa benda tu pun dah nak sampai ke penghujung rancangan. Okey, untuk maklumat lanjut boleh scan QR code tadi yang ada FB, TikTok, IG. Mungkin nak tengok ada apa orang kata maklumat terkini daripada Aranui Express sendiri. Betul. Dari situ pun ada info-info yang berkenaan dengan emas lah. Okey, betul. So kadang-kadang kita tak tahu emas tu, rupanya ada emas ni, rupanya ada emas ni. Okay. Mungkin adalah nak tahu emas apa, 375 ke, 916 ke, 999 ke, kan. Mungkin nak tahu ada nilai emas terkini kan dekat dalam maklumat macam IT ke. Itu kena dapatkan. Okey, itu kena datang dekat Aranui Express ni lah, dekat Angsana JB Mall. Okey. So kita nak war-warkan kepada usahawan di bawah PUJP, jangan malu, jangan segan. So kita buka setiap hari. Kalau tak sempat datang waktu bekerja pun, lepas waktu kerja insya-Allah kita ada sampai ikut operasi mall. So buka sampai pukul 10 malam lah. Malam lah. Okay. So kalau kata tak sempat waktu siang, nak datang malam pun boleh. Maknanya kita memberi mudah cara untuk terutamanya kepada usahawan bawah PUJP lah. Dan of course lah terbuka untuk semua juga. Betul. Baik. So mungkin sebelum kita akhiri sesi Bistock kita, mungkin ada kata-kata daripada Encik Azmizan sendiri. Okey, baik. Sebelum kita menutup tirai kita. Okey, so saya sangat berterima kasih kepada pihak PUJP, terutamanya pengarah PUJP sendiri, Tuan Haji Razi, betul saya. Betul. Dan juga Cik Azizi yang memberi laluan saya untuk buat live ni, dan juga Cik Kasum lah, maknanya dan juga kru-kru yang ada hari ini. So terima kasih banyak. InsyaAllah dengan benda ini akan jadi satu awareness kepada usahawan, terutamanya usahawan PUJP sendiri. Betul. Untuk dapatkan modal sampingan ataupun modal tambahan lah. Betul. InsyaAllah kita boleh bantu. InsyaAllah Cik Azmizan, kita akan berjumpa lagi mungkin di lain hari ataupun di episod akan datang. Mungkin kita nak live lagi sekali ke kan? Mungkin akan datang, kita tak tahu. Ataupun nak buat live, PUJP nak buat live kat boleh juga, tak ada masalah. Okey. Ni last. Okey, ni adalah last Bistock kita dengan Cik Azmizan. Rezeki saya tu. Okey, untuk tahun ni lah. Tahun depan ada lagi. Mungkin kita akan jumpa tahun depan lah Cik Azmizan. InsyaAllah. Okey, tahun yang baru. Okey, so daripada saya, terima kasih Cik Azmizan dan juga rakan setugasnya. So, mungkin kita boleh berjumpa lagi di masa yang akan datang. InsyaAllah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.